أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita mulakan pertemuan kita petang ini dengan kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه وأهل ملته ومن اهتدى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Baik. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari yang ke-6 daripada bulan Zulhijjah 1435 Hijrah. Allah masih lagi menjadikan usia kita kelapangan, kesihatan, sama-sama berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan semua kita petang ini dilimpah dengan barakahnya dan padanya insya-Allah. Ya, ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang termasuk siapa yang masih lagi belum niat i'tikaf dalam masjid untuk ilmu, boleh niat sekarang. Mudah-mudahan keberadaan kita dikira sebagai satu ibadah di sisinya insya-Allah. Yang kedua, nak tuan tanya macam hari ini pakai besar. Tak besar. Okey, tak apa. Cuma kita nak bagi satu cadangan. Kalau kata hari ini tak besar, sebelum ni besar. Besar insya-Allah. Kita nak cadang sini, kita minta esok hari Isnin, Selasa, Rabu. 3 hari yang terakhir ni kita minta kalau boleh puasa direct 3 hari. Kalau boleh lah, puasa 3 hari betul-betul. Hari Khamis ni bayar haji. Kalau boleh. Kalau rasa tak mampu juga nak puasa direct 3 hari tu tak boleh, saya tak larat. Kalau tak larat 2 hari. Hari Selasa dengan Rabu. Hari Tarwiyah, hari ke-8 dengan hari ke-9, hari Arafah. 2 hari tu puasa. Boleh. 2 hari pun tak boleh kalau saya tak boleh 2 hari saja. Hari Rabu lagi insya-Allah. Hari Rabu kita minta puasa. Kita minta jangan lepaskan peluang tumpang rezeki kurniaan yang Allah bagi pada kita ada di hadapan mata kita. Kalau kita lepaskan, satu kerugian yang cukup besar. Insya-Allah sama-sama puasa hari Rabu ini insya-Allah. Baik. Hari ini insya-Allah kita akan sambung balik pengajian kitab kita. Kita nak tengok tentang kitab 50 gaya hidup Rasul ataupun 50 akhlak Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita belajar sama-sama pada hari ini sama-sama dapat amalkan dalam kehidupan insya-Allah. Itu yang penting sebenarnya. Tujuan daripada belajar adalah untuk beramal. Dan hari ini insya-Allah kita nak sambung pengajian kita muka surat yang ke-5. Kita sedang bicara tentang tajuk yang pertama berkaitan dengan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hari. Antara yang kita belajar pada minggu lepas saja ulang balik sebelum nak sambung pada hari ini. Yang pertama sekali kita mengaji tentang Rasulullah sebelum melakukan satu-satu perkara, baginda akan jadilu, memperbetulkan, memperbaharui niat. Yang mana kita dah sebut pada pertemuan yang lepas, nak buat satu-satu benda, niat dulu. Niat kita tu menentukan kita dapat pahala atau tidak. Nak main mengaji tadi, ni siapa nak mengaji petang ni, betul niat lu. Aku main mengaji nak buang jahil yang ada dalam diri aku. Kita duduk dapat pahala. Sagi balik sagi kalau ada pasal malam, hari ni Ahad, kalau pasal malam mana nak pergi pasal malam sagi, sebelum nak keluar tu niat dulu, ya Allah, aku pergi pasal malam hari ni, aku nak beli barang-barang, balik nak bagi anak isteri makan, sebab ini tanggungjawab aku sebagai suami. Keluar pergi pasal malam tu dapat pahala. Kalau tak niat apa-apa Ustaz, tak niat apa-apa, tak ada apa. Ingat dulu kita pergi minggu lepas. Kalau lupa tak ada macam mana. Kalau insya-Allah satu. Yang kedua kita mengaji tentang isu benda yang meragukan tinggal, benda yang hati kita yakin buat, tu poin yang kedua. Dan poin yang ketiga Nabi sebut tanda orang Islam tu orang Islam yang baik, dia buat tak duli benda tak ada kena-mengena dengan kehidupan akhirat. Yang ni pun kita dah mengaji, kita dah bincang. Kemudian 4 bismillah, hadis yang keempat baca
Macam mana? Poin yang keempat ataupun hadis yang keempat, kita bicara tentang isu bismillah. Nak buat amalan, baca bismillah. Dan minggu lepas pun kita dah bagi amalan 786 kali bismillah tu. Maka buat, nak tanya tu. So orang pun dah buat, nampak ke tu? Buat insyaAllah. Nanti kita minta pakat-pakat buat insyaAllah. Ambil pengajaran. Baik. Hari ini insyaAllah kita nak sambung hadis yang kelima sampai hadis yang ketujuh. 3 hadis dia. Hadis yang kelima, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Muttafaqun alaih. Aisyah radhiyallahu anha berkata, hadis ni diriwayatkan oleh Aisyah. Aisyah ni siapa yang ada kitab boleh cari sikit. Itu isteri Rasulullah yang ketiga. Beliau adalah isteri yang ketiga selepas Khadijah, Saudah yang kedua. Yang ketiga baru Aisyah radhiyallahu anha. Satu-satunya isteri yang berstatus bikrun, anak darah. Seorang ni. Boleh no? 2. Yang ketiga Aisyah ni anak Sayyidina Abu Bakar. Anak Sayyidina Abu Bakar dengan ibunya yang bernama Ummu Ruman, kalau tak silap saya, Ummu Ruman. Sebab Ummu Ruman ni Islam. Aisyah ni juga masuk dalam kategori manusia yang disebut oleh Rasulullah kamula minal rijal kathir. Manusia yang sempurna iman daripada kalangan orang lelaki-lelaki ramai, termasuk para nabi dan rasul. Orang lelaki-lelaki sempurna iman ramai. Walam yakmul minal nisa illa 3. Riwayat yang lain illa 4. Saya ambil satu tu adalah 3. Nabi kata daripada kalangan orang perempuan pula yang imannya sempurna 3 orang. Orang lelaki sempurna iman ramai, orang perempuan sempurna iman 3 orang. Yang pertama sekali Khadijah Al-Kubra, isteri Rasulullah SAW. Yang kedua Fatimah radhiyallahu anha, anak perempuan Rasulullah SAW. Dan yang ketiga Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana saja nak bagi kenal Aisyah dulu. Baik. Dan Aisyah ni untuk maklumat ibu sekalian, salah seorang daripada 7 periwayat hadis. Daripada 7 orang yang paling banyak riwayat hadis, Aisyah masuk senarai. Dia duduk nombor 7. 6 yang atas semua lelaki-lelaki, dia seorang dia perempuan. Spesialnya Aisyah ni Allah bagi padanya. Dan Nabi SAW baru ni ada orang tanya, orang tak kuat cerita sikit. 3 hadis dia datang ni, insyaAllah sebelum kunang lagi sikit. Ada orang tanya saya baru ni satu soalan. Dia kata, Ustaz, Nabi kahwin dengan Aisyah ni saya gatai lah. Soalan kesam lah. Dia kata Nabi kahwin dengan Aisyah ni gatai lah. Dia tanya gatai apa siapa? Dia kata kahwin muda. Satu, anak darah tu tak kuala. Dia kata kahwin muda. Saya kata ada jalan. Saya kata 2-3 poin yang benar. Yang pertama saya kata betul. Baginda kahwin dengan Aisyah waktu umur 7 bersama waktu 9. Okey. Nabi bersama dengan Aisyah umur 9. Nak menunjukkan kepada kita orang perempuan bila 9 tahun ni dia matang lah. Ataupun dia dah layak untuk bergelar sebagai isteri. Cuma saya tanya kamu cuba cari satu hadis tengok yang mana Nabi SAW bersama dengan Aisyah waktu Aisyah umur 9. Cari satu je. Kata Nabi tidur dengan Aisyah waktu Aisyah tu umur 9 tahun. Cari satu je lah. Ada tak? Baginda kahwin duduk sekali umur 9 ada. Baginda tidur umur 9 ada tak? Cari satu je lah. Dia kata hati tak tahu. Satu. Yang kedua kita sebut baginda kahwin dengan Aisyah waktu muda ni, baginda bukan kira untuk nafsu dah. Kerana ada di kalangan ilmu yang ada pada Rasulullah ni, ilmu yang Rasulullah nak sampaikan ini tidak sesuai disampaikan kepada seseorang yang bergelar lelaki. Ada ilmu yang tak boleh nak cerita pada orang lelaki. Contoh ilmu apa tak diceritakan orang lelaki? Ilmu hati-hati, minta maaf bahasa. Ilmu yang berkait dengan hubungan suami isteri. Nak tunjuk macam mana kepada seorang lelaki, mana boleh tunjuk pada orang lelaki, melainkan tunjuk pada orang perempuan. Dan baginda mengambil Aisyah ini, antara hikmah dia, baginda pernah menyatakan, khudhu nisfa dinikum min hadhil humairah. Nabi kata ambil separuh daripada agama kamu ni, daripada Aisyah ni.
Kerana Aisyah menguasai separuh daripada ilmu yang ada dalam Islam. Jadi bila ambil waktu muda dengan ingatan yang kuat, dengan hafalan yang kuat, dengan pengamatan yang lebih tajam dan sebagainya, akhirnya Aisyah menjadi satu tokoh yang menjadi pakar rujuk kepada para sahabat ketika itu. Sebut begitu kat dia, senyap dia. Tak ada dah beli gatal. Baginda kahwin bukan sebab gatal adalah sebab tu. Faham tu bahasa dia tu. Senyap. Boleh tak? Jadi poin kita sebut sebab Aisyah menguasai pelbagai bidang ilmu. Jadi dalam usia yang muda dia cepat untuk mendapatkan ilmu tersebut. Sebab tu Rasulullah kahwin sewaktu muda. Baik. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Aisyah menggambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kehidupan seharian baginda. Baginda mengatakan, amal soleh yang disukai oleh Allah iaitu berlangsung terus walaupun sedikit. Nabi SAW nak mengajar kepada kita dalam kehidupan seharian kita ini. Baginda mengatakan amal soleh yang disukai, silap kita terjemah tu, ahabbuni isim tafdhil. Jadi kita terjemah amalan yang paling disukai oleh Allah, amalan yang paling Tuhan suka sekali adalah amalan yang kamu buat berlangsung terus. Maksud dia buat hari-hari. Senang kita terjemah. Wa in qalla, walaupun amalan itu sikit. Amalan yang paling Tuhan suka, amalan yang kamu buat sikit pun tak apa, tapi konsisten hari-hari. Itulah amalan yang paling disukai oleh Allah. Boleh faham maksudnya? Seolah-olah nak menunjukkan kepada kita dalam kehidupan seharian baginda ni, baginda bukan seorang manusia yang ulul buat ibadah daripada pagi sampai malam. Dah ambil sikit pun tak apa, tapi amalan tu hari-hari kita buat. Itulah amalan yang paling baik. Ayah-ayah yang ada di sini, saya tak ada amalan apa Ustaz. Saya ni cuma lepas subuh saya suka baca Quran Ustaz. Tak banyak muka ataupun banyak sikit 2 muka Ustaz. Saya boleh tu je Ustaz, tapi hari-hari saya baca. Bagus. Itulah amalan yang paling Tuhan suka. Ustaz, makcik ni tak ada apa nak buat Ustaz. Cuma makcik ni lah duk kekal duha lah Ustaz. Duha 2 rakaat ni tak banyak, tapi hari-hari makcik buat duha Ustaz. Hak lain tak ada. Tapi duha tu dah lah, anak semua pergi sekolah, lelaki pergi kerja, makcik dah lah buat di rumah. Allah Akbar. Hari-hari buat. Ya. Berapa rakaat? 2 je Ustaz. Allah. Itulah amalan yang paling Tuhan suka. Sebab walaupun sikit tapi konsisten hari-hari. Saya Ustaz tak ada amalan apa Ustaz. Saya ni maghrib isyak saya tak buat kerja lain. Bini nak pergi pasar malam pun tak, nak pergi pasar raya pun tak, bini ajak duduk di rumah pun tak Ustaz. Saya maghrib isyak begini je. Yang tu je saya boleh buat. Hal lain tak boleh. Hari-hari buat. Ya, itulah amalan yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faham tak saya bagi ni? Cuma hari ni kita nak minta satu ya. Kita nak minta pakak-pakak sediakan satu amalan yang kita boleh konsisten hari-hari. Masing-masing sediakan. Dan mungkin amalan yang kita buat tu masing-masing tak sama, tapi pastikan masing-masing ada satu. Pakak ada orang tu. Ustaz, saya apa pun tak buat Ustaz. Saya jumpa seorang sahabat bagus kata lagi. Amalan dia hari-hari satu. Dia buat apa? Dia lepas banyak subuh, dia akan keluar pergi dekat market, dia beli ikan di kurang 3-4 ekor. Kerja dia habis dia hari. Dia balik ke taman dia akan letak ikan tu dekat satu tempat. Kucing dalam taman tu semua pakat nak makan ikan pada tiap pagi. Tiap pagi kalau kata dia pergi, kucing mesti tunggu siap dah. Sebab tahu waktu tu dia pada makan. Amalan dia satu je tiap hari. Allah. Kita kata dia teruskan amalan tu. Itulah amalan yang paling Tuhan suka. Pasal hari-hari kamu boleh buat, hari-hari konsisten. Kena suka ya. Ayah-ayah pun rahmat Allah SWT. Baru ni kita tengok di Mekah kering jatuh tu. Saya ulang lagi lepas ni. Orang yang jatuh ditimpa dengan kering tersebut berimpul banyak kebaikan pada mereka. Antaranya mati rimah. Satu, mati kena 4. Mati baik dah. Mati tengah buat ibadah. Mati baik dah. Mati dalam masjid. Mati baik dah.
hatta mati di Mekah. Yang mana orang mati di Mekah ni dia akan dapat syafaat Rasulullah SAW. Hatta di Madinah pun dapat syafaat juga. Jadi lebih kurang 4-5 benda baik ni berimpun kepada orang yang meninggal baru ni. Kena timpa kering. Baik. Kita nak sebut dalam bahasa mudah dia macam ni. Orang yang mati baik ni selalunya mereka ada rahsia mereka tersendiri. Boleh kata hampir keseluruhan orang yang dapat kurnia mati cara baik ni, dia ada rahsia ibadah mereka tersendiri. Yang mana masa itu siapa pun tak tahu. Tapi bila meninggal dunia, rahsia itu terbongkar. Kok yang meninggal kok 37 dapat mati baik dah. Alhamdulillah. Bila orang korek pada keluarga dia, orang jumpa, rupanya cikgu umur 37 meninggal, dia bukan pernah tinggal sembahyang duha. Duha konsisten hari-hari dan tahajud hari-hari buat tak tinggal. Pada agak rahsia. Makcik yang meninggal dunia tengah sujud, Quran dekat. Jadi minta maaf, rahsia dia saya tak tahu je lah. Tapi makcik yang meninggal dunia tengah sujud tu, dia orang Sungkai, Perak. Saya pergi forum di Ipoh baru ni, tengah-tengah duk forum tu saya ulas lah tentang isu orang meninggal dunia di Mekah. Ulas tajuk ni, ustaz tu duduk belakang. Tu lah Haji Tirmizi, Syekh atau Ustaz Tirmizi tu, dia duduk di belakang. Dia terus sampuk. Saya duk ulas tajuk orang Sungkai ni lah. Dia sampuk. Dia kata, Ustaz, ana baru balik daripada rumah dia, ya Ustaz, Sungkai Perak. Ana baru pergi melawat keluarga dia. Dia meninggal dunia di Mekah, kena 4 krim, tengah sujud pegang Quran. Keluarga dia duduk di Sungkai. Ana baru pergi melawat keluarga dia, Ustaz. Dia tak sebut rahsia makcik tu, tapi dia semua sebut sini. Dia kata, Ustaz, orang baik. Orang baik. Istilah tu dia disebut, orang baik. Ada rahsia. Saya mengajar, saya sebut dah sini. Saya mengajar di Matampur. Ada seorang makcik. Sama lah, makcik tu meninggal dunia bulan Ramadan baru ni. Bulan Ramadan baru ni meninggal. Ni rakaman ni kan tak ada. YouTube tak ada. Masuk. Kalau masuk ke semua. Makcik ni je lah. Saya dah mengajar dia daripada 2008 sampai 2015. Wah, mau mengajar dia. Tapi geram bukan makcik ni. Sebab tiap minggu kita mengajar, dia suka menyampuk. Kita mengajar, dia suka menyampuk. Kita mengajar, kita kata, tuan-tuan, makcik-makcik sembahyang duha ni bagus. Lepas tu dia sempuk. Dia kata, oh Ustaz, bagus lah. Tak payah abang, senyap tak. Tapi tak, kita mengajar, dia menyampuk. Kita mengajar, dia menyampuk. Tapi bila habis kuliah, dia kata, Ustaz, minta maaf nak, makcik ni memang passion macam tu. Makcik memang passion untuk tak apa. Dia tiap minggu dia akan minta maaf. Tengok-tengok meninggal dunia bulan puasa. Saya bila dapat maklumat kata meninggal bulan puasa, saya kata macam inilah, makcik tu dapat kurniaan yang baik. Saya hak ngajar ni pun belum tentu. Tapi hak ngaji dapat lah. Saya baru ulas macam tu je. Ada makcik sebelah tu ulas. Makcik sebelah tu sampuk. Dia kata, Pak Ustaz, kalau Ustaz nak tahu makcik hak meninggal dunia bulan puasa ni, dia bukan pernah tinggal yang duha ni. Nampak rahsia macam tu. Kawan sebelah tu dia sambung buku pula. Dia kata, Ustaz, makcik tu kalau saya datang Quran kan pernah tinggal saya hari-hari macam mana. Dua, saya tak tanya. Tiba-tiba mari hari ketiga, orang jiran sebelah rumah dia menyambung. Dia kata, Ustaz, kalau Ustaz nak tahu makcik yang tinggal ni, puasa Senin Khamis macam tak pernah tinggal saya. Dia tiap minggu buat Senin Khamis. Bila mereka sendiri bagi tahu ni tu, saya kata makcik tahu. Orang yang mati baik, cuba tengok rahsia ni. Ni, kawan kita ni mati dalam keadaan baik. Tengok rahsia dia, sembahyang duha, sembahyang apa, baca Quran, puasa Senin Khamis. Bila kita tahu rahsia macam ni, tiru. Faham maksudnya tu? Tiru. Ayah-ayah dulu pajak song. Berapa ramai orang pajak song yang meninggal dunia dalam keadaan muncul tanda-tanda baik pada dia. Zahir perkara-perkara baik yang menunjukkan kemuliaan dia. Boleh jadi bawa pergi ke kubur, dalam keadaan kubur jadi wali, contoh. Ataupun duduk Ustaz urusan berat tapi badan dia waktu pemiangkat ringan Ustaz, contoh. Bila jumpa hati ni baik macam ni, cuba korek dengan keluarga dia. Apa rahsia orang dia? Bila dapat rahsia tu, tiru. Faham maksud dia tu?
bestnya. Tiru. Ustaz, sikit pun tak apa. Sikit pun tak apa. Yang penting berterusan. Tiru. Buat seperti mana yang mereka buat. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita kematian sama macam mana yang mereka dapat. Sebab tu hari ni, poin yang saya nak sebut di sini, orang yang mati baik-baik ni semua ada amalan tertentu yang mereka buat hari-hari, yang konsisten hari-hari. Sebab tu hari ni kita pun nak kena bagi ada amalan yang kita buat. Memang itu amalan harian kita, hari-hari kita buat. Ayah-ayah di sini yang boleh baca maksurat, baca. Nah, boleh baca maksurat, baca. Hari-hari baca. Pagi sekali, petang sekali. Pagi sekali, petang sekali. Ayah-ayah yang ada di sini, ibu-ibu yang ada di belakang, kami maksurat tak erti Ustaz. Kami boleh manzil ya. Boleh baca manzil, baca. Sebab antara maksurat dengan manzil dia lebih kuat. Manzil lebih kuat. Amalan manzil itu lebih kuat. Amalan manzil ni himpunan ayat-ayat suci Al-Quran yang disusun oleh Maulana Zakaria Katahlawi. Saya nak bagi ijazah pun, saya rasa semua pakai tak hafal lagi. Tak hafal lagi, tak bagi. Nanti kalau kita pakai hafal belakang, nak jumpa kita bagi. Kalau rasa amal surah pun hafal dah rasa, insya-Allah bolehlah bagi ijazah. Ijazah ni sunat untuk menyambungkan cahaya lampu tu dapat kepada seorang guru tu ada barakah dengan sanad tersebut. Bila dia bagi sanad tu kepada kita, makna dia bagi wire dengan lampu kepada kita pula. Itu maksud sanad tu, senang nak bagi faham. Tok guru tu bila dia bagi satu sanad kepada kita, macam saya dapat Syekh sanad, Syekh Fatihah, sanad Fatihah, Syekh Ibrahim bagi murid semalam. Bila dia ijazahkan kepada kita, makna dia bagi wire dengan lampu tu kepada kita. Makna dia sambung daripada dia punya, dia sambung kepada kita lampu tersebut. Lampu yang ada kat kita tu, nak tengok bercahaya malam ataupun cerah, bergantung kepada amalan kita pula. Kalau kita kuat beramal, lampu tu cerah. Tapi kalau kita dapat amal, saat tak buat, saat buat, saat tak buat, dia malam. Dapat, tak buat terus, padam terus lampu. Boleh faham tak bahasa tu no? Sebab tu kita minta, kalau bolehlah apa-apa saja amalan yang ada Rasulullah boleh buat. Pilihlah mana-mana yang mudah, konsisten. Siapa di sini hafal zikir Imam Ghazali sehari 1000 memang buat yang terusan kekal bagi anda. Itulah amalan yang paling Tuhan suka, itulah amalan yang paling Nabi sallallahu alaihi wasallam suka. Boleh no? Selesai. Baik. Tulis kat tepi tu. Buat amalan sikit pun tak apa, tapi berterusan. Tulis kat tepi tu. Kita nak tulis ayat yang senang kita ingat. Buat amalan sikit pun tak apa, yang penting berterusan. Nah, insya-Allah ini di antara akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis yang seterusnya. An Masruq qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha ayyul a'mali kana ahabba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qalat الدائم. قلت فأي حين كان يقوم من الليل؟ قالت كان يقوم إذا سمع الصارجة. Siapa yang ada kitab bersedia untuk buat sedikit perubahan sebab terjemahan dia silap. Masruq radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki dia sebut nama Masruq, dia kata, saya bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Nampak? Laki-laki ni main jumpa guru perempuan. Siapa guru perempuan tu? Aisyah. Sebab Aisyah ni banyak tahu isi yang berlaku dalam rumah baginda. Aisyah banyak tahu rahsia waktu Nabi duduk dalam rumah. Masruq tanya Aisyah, aktiviti apa yang disukai oleh Rasulullah? Nabi ni suka buat apa? Nampak? Apa amalan yang paling Nabi suka? Jawab Aisyah, pekerjaan yang berkelanjutan. Maksud dia di sini, pekerjaan yang dibuat hari-hari walaupun sikit. Itu maksudnya. Berkelanjutan itu maksudnya konsisten hari-hari walaupun sikit. Itulah amalan yang Nabi paling suka. Sama macam hadis yang awal tadi, kita tak mau ulang lah. Baik. Bila dia dapat jawapan macam ni, Masruq tanya lagi, bila Rasulullah bangun malam? Nabi ni bila bangun malam? Dia berkata, Aisyah jawab, baginda bangun dini hari. Baik. Perkataan dini hari dia usilan, terjemahan tu tak berapa kena.
Kana yaqumu, adalah Rasulullah ini bangun pada waktu malam, idza sami'a as-sariyah, apabila baginda mendengar as-sarih. As-sarih ni adik, ayam jantan. Dengar kokokan ayam, apa senang tengok. Nabi akan bangun bila dengar ayam kokok. Itu baru tepat dia punya terjemahan. Ayam berkokok, pukul berapa? Teman, mungkin ada sini ahli ayam. Mungkin ahli ayam lah. Orang yang mengetahui tentang selok-belok ataupun ayam selalu berkokok pukul berapa? Pukul 4 suku 4 setengah tu dia berkokok. Lebih kurang lah. Saya pernah tanya seorang ahli ayam, toke ayam. Saya pernah tanya toke ayam, dia jawab lebih kurang, dia kata ayam ni satu pokok 4 lebih dia pokok dah. Mana haji kita sebut 4 suku 4 setengah tu, maknanya dalam kumpulan tu juga lah. Maknanya kita bubuhlah satu angka senang, pukul 4. Maknanya Rasulullah ni seorang manusia yang bila mari pukul 4 Nabi bangun. Pukul 4 bangun, pukul 4 bangun. Pokoknya Rasulullah seorang manusia yang hari-hari akan bangun sebelum daripada subuh. Pokoknya itu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bilan. Kalau rasa boleh buat, kalau rasa mampu buat, silakan. Tentang isu bangun awal sebelum subuh. Kalau rasa boleh buat, silakan. Inilah akhlak Rasulullah dalam kehidupan syariat. Nabi hari-hari bangun sebelum subuh. Baru ni saya forum di Masjid Imam, bincang tentang macam mana cara nak bangun subuh. Antara cara paling mudah nak bangun subuh, senang ya. Nombor 1 sekali, tidur awal pada malam. Itu cara ni boleh. Kalau kata tidur awal, boleh bangun awal. Kalau kata tidur lambat, memang harus bangun lambat. Itu senang. Kalau kata tidur awal, tidur lewat pesan nak bangun awal, susah. Agak berat. Jadi kaedah paling mudah Nabi sebut, kata Aisyah, kana yanamu fi awali layli. Nabi ni jenis tidur awal malam. Pukul 10 lena, 10-11 lena. Wa yaqumu akhirahu, dan Nabi suka bangun akhir malam. Makna sebelum subuh Nabi tak bangun. Itu memang passion Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan cara nak bangun awal saya kata tadi, nombor 1 sekali sebelum subuh lah. Yang kedua, antara cara untuk mudah bangun sebelum subuh, jangan makan malam. Jangan makan tengah malam, itu senang dulu. Tengah malam jangan makan. Kalau tengah malam habis mayang isyak, habis kuliah maghrib, habis mayang isyak, duk kena tombiang, kompong pagi esok, boleh bangun tapi lambat. Pukul 11-12 duk kedai tombiang ni, duk sembang PAM. Duk sembang tajuk tu sampai pukul 12, pukul 1, insya-Allah subuh kita lambat. Boleh bangun semayang subuh, tapi nak bangun yang boleh pula. Lepas tu kita cadang pada adik-adik kita muda ni, kalau boleh malam tu jangan titi lagi. Titi faham. Apa ada lepas semua istilah titi saya pun tak tahu, tapi kira makan itu malam tu. Kadang habis kuliah, pergi duduk, hari-hari makan. Kalau sekali-sekala tu tak apa dah. Tapi kalau sampai hari-hari ni, dia akan makan lambat. Sedangkan Imam, Sayyidina Umar sebut, siapa yang semayang fardu penuh 4 daripada 5 waktu tu, 4 waktu dia semayang di masjid, tapi subuh tak sampai. 4 waktu tu clear, zuhur, asar, maghrib, isyak semua rakaat pertama, tapi subuh tak ada. Imam Sayyidina Umar sebut, kami syak dia di munafik. Pasal waktu lain ada, subuh tak ada. Dan Nabi sebut asqalus salati 'ala al-munafiqin, sembahyang yang paling berat atas orang munafik ni subuh. Subuh paling berat ni. Buat boleh sok tama maghrib, sok tama duduk belakang imam. Subuh. Jadi cara nak bangun subuh, nombor 1 kena tidur awal, itu tak awal. Nombor 2 kena makan. Yang ketiga, dalam kitab tersebut dia sebut hampir 20 poin. Saya sebut 3 sudahlah. Yang ni tunggu jangan marah. Ni yang ni kitab sebut. Dia kata kalau boleh pastikan ada orang tolong. Dia kata kalau nak bangun subuh mudah, nak bangun sebelum subuh ni senang. Dia kata cari orang tolong dorong. Dan dia sebut orang yang paling mudah untuk menggerakkan orang lain, orang perempuan. Orang perempuan. Pasal orang perempuan itu abang ni kat dia, Allah Alam, apa pukul 5 dia.
Empat semua dia gerak. Orang perempuan. Jadi kalau boleh usia, suruh orang perempuan gerak. Dan ada orang mencadangkan, kalau kata isteri kita tak boleh gerak, dia tak boleh gerak dah, Ustaz. Saya pesan pukul 5, 6.30 baru dia gerak, Ustaz. Sekali dengan dia apa nak. Kalau ayah isteri kita jadi macam tu, kita cadang, kahwin. Boleh tak? Nak banyak subuh, nak nikah ni.